Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita bersama dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Okey. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk kita pada hari ini ialah ayat perintah. Okey, ini bukan benda baru sebab pada sesi pelajaran yang lepas kita sudah pun murid-murid sudah pun belajar ayat perintah. Ingat lagi tak bagaimana Ibu Yahya mengarahkan Yahya supaya mengalihkan ampaian baju jirannya, dan Yahya juga meminta Lagaswari membantunya. Ingat lagi? Okey. Jadi dalam perbualan mereka itu ada beberapa ayat perintah, kan? Baik. Untuk hari ini kita fokuskan kepada jenis ayat perintah. Ada 4 ya. Okey. Baik, di sini cikgu dah perincikan 4 ayat perintah. Sebelum pada itu kita lihat definisi dulu. Definisi ayat perintah. Apa definisi? Definisi ialah maksud, apa yang dimaksudkan dengan ayat perintah. Lihat nota yang pertama. Nota yang pertama, ayat perintah ialah ayat yang diucapkan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Itu dari segi bahasanya. Dengan untuk fahaman yang lebih mudah, ayat perintah ialah bila kita cakap, maksudnya kita suruh orang buat. Itu maksudnya. Sebab itu dia kata menimbulkan sesuatu tindakan. Orang tu mesti bertindak bila kita gunakan ayat perintah. Nota yang kedua, ayat perintah ada 4 jenis. Mengikut kata perintah. Apa dia kata perintah di sini? Ini kata perintah. Tolong, sorry. Baik. Ini dia kata perintah. Tolong, minta, harap, sila, jemput, jangan dan usah. Okey. Mengapa dikategorikan dengan 4 jenis? Mengapa dikategorikan dengan 4 jenis? Sebab dengan menggunakan kata perintah ini, dia membezakan yang mana yang kita suruh, yang mana yang kita minta, yang mana yang kita persilakan, dan yang mana yang kita larang. Boleh faham? Sebab itulah ada 4 jenis ayat perintah. Baik, yang pertama, ayat suruhan. Kenapa? Tapi walaupun 4, semuanya ialah perintah. Okey? Semuanya ayat yang menyuruh seseorang itu bertindak. Okey, yang ini kita suruh. Baik. Daripada kata perintah tolong, dia menjadi ayat suruhan. Bagaimana? Tengok di sini ada contoh. Okey. Cikgu buat satu contoh ya. Okay. Gunakan kata perintah tolong, bukan minta tolong. Tolong. Bukannya itu. Ini ialah ayat. Tolong hantarkan buku ke sana. Baik. Yang ini suruh, ayat suruhan bila ada kata perintah tolong. Baik. Permintaan ialah kita minta orang tu buat. Yang ini kita suruh. Berbeza permintaan dengan suruhan. Okey? Apa bezanya? Cikgu bagi dalam bentuk contoh. Cikgu bagi minta pula. Lepas ini cikgu akan bagi tahu apa perbezaan suruhan dengan permintaan. Okey? Harap kamu
kamu dapat melakukannya. Okey. Daripada contoh ini, cikgu akan rungkaikan bagaimanakah perbezaan antara suruhan dan permintaan. Suruhan, okey. Suruhan ialah orang yang kita minta supaya bertindak mesti buat. Permintaan, orang yang kita minta buat, kita minta ataupun kita mengharapkan dia buat. Itu beza dia. Contoh, kalau tolong, dia mesti buat. Kalau harap, kita harap dia buat. Kalau dia tak nak buat, apa boleh kita lakukan? Okey. Harap dia buat. Ini mesti buat. Sebab itu, dari segi intonasi juga berbeza. Kalau tolong, intonasi dia tegas. Bunyi ayat dia tegas. Contoh macam ini. Tolong hantarkan buku ke sana. Kan? Jika ayat permintaan, kita harap dia buat. Jadi intonasi dia lebih rendah daripada tolong. Harap kamu dapat melakukannya. Boleh? Di situ beza dia. Okey? Okey, baik. Di sini cikgu dah nampak satu kesilapan. Nombor 2 ni sepatutnya minta, tapi cikgu buat harap sebab cikgu nak contoh ayat permintaan saja. Okey? Jadi lepas ni untuk latihan kamu ikutlah. Kamu akan ikut arahan ni, mengikut nombor. Okey, ini contoh saja. Sepatutnya harap duduk di sini. Okey, minta maaf itu. Baik. Untuk ayat silaan pula, apabila kita menggunakan kata arahan sila ataupun jemput. Okey, di sini sila dan jemput. Apa maksudnya? Silaan ialah kita mempersilakan seseorang ataupun menjemput dia supaya dia buat. Contoh, sila masuk Azli. Kan kita menjemput dia masuk. Kan? Kalau jemput juga sama. Jemput makan Siti. Kita menjemput dia. Untuk tambahan, murid-murid boleh juga memasukkan partikel. Partikel ni satu bunyi. Contoh, cikgu akan masukkan lah. Betul atau salah? Jemputlah makan Siti. Dengan jemput makan Siti, berbeza tak? Maksudnya sama, tetapi intonasi je berbeza. Jadi, apabila kita masukkan lah, sini pun boleh. Silalah masuk Azli, boleh. Sini pun boleh. Silalah masuk Azli, boleh. Apa fungsi lah di sini? Kalau kita masukkan, dia akan jadi lebih lembut. Ayat itu menjadi lebih lembut. Okey, kalau tak ada, masih betul. Sila masuk Azli. Kalau ada, jemputan kita atau persilaan kita kepada orang yang datang itu lebih lembut. Silalah masuk Azli. Ini pun sama. Jemput makan Siti, kalau ada partikel lah di sini, lebih lembut bunyinya. Jemputlah makan Siti. Okey. Baik. Yang terakhir, ayat perintah ialah ayat larangan. Dia larangan maksudnya kita tak bagi dia buat. Kan? Dia mesti bertindak. Tetapi bertindak supaya ikut arahan kita, supaya tidak buat. Contohnya, ada 2 ayat larangan. Ada 2 kata perintah untuk larangan. Jangan dengan usah. Beza dia lebih kurang dengan tolong dan minta. Tolong dan harap. Suruhan dan permintaan. Itu beza dia. Jangan kita tak bagi buat. Usah juga kita tak bagi buat. Tapi bagaimana beza dia? Jangan lebih tegas.
Contohnya tolong, mesti buat. Tolong diam. Murid-murid mesti diam, kan? Harap kamu boleh diam semasa cikgu tak ada. Itu lembut sikit. Ada yang tak diam pun. Okey. Jadi jangan nak usah pun sama. Jangan lebih tegas. Okey. Jangan dia lebih tegas. Contoh, murid-murid ada kanak-kanak main di jalan raya. Apa kita buat? Adakah kita nak berlembut atau tegas? Kita mesti melarangnya dengan tegas. Kita guna jangan. Kan? Jangan bermain di situ. Kita tak akan berkata lembut-lembut. Sebab apa? Apabila ada budak yang bermain di tepi jalan ataupun tempat-tempat yang bahaya, kita mesti bertegas. Kita tak boleh lembut-lembut. Sebab benda itu ialah satu benda yang bahaya. Kan? Jangan bermain di situ. Kan? Takkanlah kita intonasi pun nak lembut-lembut. Jangan bermain di situ. Tak boleh. Kita mesti tegas. Tetapi kalau manakala untuk usah pula, kita masih lagi melarangnya tetapi dengan lembut. Biasanya kalau kita lihat ataupun kita tonton cerita-cerita lama, cerita-cerita dalam drama, dia memujuk. Boleh ingat tak? Selalu dia akan guna yang ini. Usah risau, wahai kekasihku. Itu dia melarangnya supaya kekasih dia risau. Jangan risau. Kan? Kalau dia marah, dia garang, dia guna yang inilah. Jangan risaulah. Kan? Tapi dalam usaha memujuk, dia akan gunakan perkataan yang lembut ataupun ialah dia akan gunakan kata perintah yang lembut. Usah. Kan? Itu beza. Jangan kan usah. Dan ingat, kita masih lagi boleh melembutkannya. Usah risau, wahai kekasihku. Begitu. Jangan bermain di situ. Tegas. Kalau adalah lebih lembut. Usahlah risau, wahai kekasihku. Okey. Ibu harap murid-murid boleh faham tentang penggunaan kata perintah ini dan boleh bezakan yang mana tegas, yang mana lembut. Okey, dan boleh lihat perbezaan antara yang mana suruh, yang mana minta, yang mana kita persilakan, yang mana kita larang. Okey. Andai ada apa-apa persoalan, bolehlah berhubung dengan cikgu melalui nombor telefon. Okey, sampai sini dahulu. Harap nanti murid-murid akan buat sedikit latihan dalam buku tulis. Nanti dia akan bagi arahan kemudian. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lain kali.